Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua yang terlibat di dalam forum ini. Saya Nur Fatiah binti Mak Yahya, selaku moderator forum pada hari ini. Topik forum kita pada hari ini, fungsi dan cabaran perhubungan awam dalam dunia cyber. Sebelum saya memulakan perbincangan pada hari ini, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu ahli-ahli panel pada forum hari ini. Bersama saya adalah 4 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Baiklah, ahli panel kita yang pertama, Saudari Farah Nur Nabilah binti Ahmad Al-Munawar. Selamat datang Saudari. Seterusnya, ahli panel kedua, Ayu bertudung coklat, Saudari Siti Rahayu binti Muhammad Rozi. Selamat datang Saudari. Berikutnya, nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, ahli panel ketiga, Saudari Solehah binti Umar. Selamat datang Saudari. Dan ahli panel yang keempat, Saudari Nur Fatin Atikah binti Cik Rohazi. Selamat datang juga buat Saudari. Sebelum saya memulakan perbincangan ini, izinkan saya mengupas sedikit tentang tajuk forum ini. Perhubungan awam merupakan salah satu daripada bidang komunikasi yang sangat penting kerana perhubungan awam menyentuh segala aspek dan melibatkan semua orang. Terdapat 2 tarikh penting yang terkandung di dalamnya, iaitu perhubungan dan awam. Menurut Kamus Dewan, perhubungan di sini bermaksud komunikasi atau perantaraan, manakala awam pula didefinisikan sebagai orang awam atau khalayak pilihan. Oleh itu, asas perhubungan awam adalah usaha perantaraan komunikasi antara sesuatu organisasi dengan khalayaknya dan sebaliknya. Selain itu, menurut International Public Relations Association (IPRA) mendefinisikan perhubungan awam sebagai satu fungsi pengurusan yang dirancang secara berterusan di mana institusi-institusi dan orang-orang awam dan swasta berusaha untuk memenangi dan mengekalkan persefahaman, simpati dan sokongan daripada mereka yang berkenaan, iaitu khalayak. Khalayak di sini termasuklah individu, masyarakat maupun organisasi. Berdasarkan definisi-definisi ini, kita dapat melihat bahawa perhubungan awam adalah satu fungsi pengurusan di mana boleh dijelaskan sebagai satu tindakan yang disengajakan dan terancang. Secara amnya, perhubungan awam berfungsi untuk berhubung dengan masyarakat dan meningkatkan imej serta reputasi organisasi. Seterusnya, mereka yang menjalankan tugas perhubungan awam dikenali sebagai pengamal perhubungan awam. Mereka perlulah mempunyai ilmu pengetahuan yang luas, mahir dalam bidang komunikasi, di samping mempamerkan diri sebagai seorang individu yang mudah mesra supaya disegani oleh orang ramai. Selain itu, dilihat wujudnya proses komunikasi dua hala di antara organisasi dan khalayaknya. Dalam usaha untuk menjayakan matlamat organisasi dan pada yang sama bagi memuaskan khalayak, pengamal perhubungan awam sepatutnya membentuk aktiviti komunikasi yang mampu mewujudkan persefahaman antara khalayak dan organisasi. Tambahan lagi, dalam arus teknologi masa kini, internet telah mengubah dunia terutamanya dalam amalan komunikasi. Oleh hal yang demikian, adalah penting bagi pengamal perhubungan awam terlibat dalam perhubungan awam secara dalam talian kerana ramai orang yang menggunakan internet sebagai media untuk berkomunikasi. Baiklah, sebelum saya menyimpang lebih jauh, soalan saya pada panel pertama, apa peranan perhubungan awam dalam bidang komunikasi? Terima kasih kepada Cik Fatia sebagai moderator kita pada hari ini. Sebelum saya jelaskan dengan lebih lanjut, ini saya tekankan bahawa bidang komunikasi ini saya lebih fokuskan kepada siaran media, yang mana ia sangat penting dalam perhubungan awam kerana ia merupakan salah satu mekanisme yang kerap digunakan dalam menyampaikan maklumat awam. Malah, kebanyakan pengamal perhubungan awam juga sering menggunakan siaran media untuk memaklumkan kepada masyarakat mengenai kegiatan organisasi mereka. Untuk hari ini saya kupaskan tentang 3 peranan media sebagai penghubung di antara organisasi dan orang awam. Yang pertama, media berperanan dalam menyebarkan info-info terkini seperti isu semasa, amaran dan sebagainya. Dengan ini, ia membolehkan masyarakat menjadi lebih peka terhadap keadaan sekeliling mereka. Sebagai contoh mudah, isu terkini iaitu COVID-19 di mana pihak Kementerian Kesihatan Malaysia melakukan sidang media pada setiap hari bagi memaklumkan perkembangan virus ini yang melanda negara kita sekarang. Peranan kedua adalah menyampaikan mesej yang lebih besar. Bagaimana untuk kita pastikan mesej itu adalah apabila memberi impak kepada penerima. Sebagai contoh, kita boleh lihat situasi sekarang. Yang mana hampir seluruh rakyat Malaysia mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan seperti duduk di rumah, memakai mask dan juga menjaga pergerakan. Dan adalah media berperanan dalam menyampaikan mesej yang jelas dan tepat. Hal ini bagi mengelakkan timbulnya salah faham dalam kalangan orang awam dan maklumat yang diberikan. Jika terdapat maklumat palsu yang disampaikan oleh pihak media, untuk pengamal perhubungan awam atau pesan kedua, orang awam boleh melaporkan kepada pihak berkuasa dan tindakan menolak akan tindakan penyiasatan. Dan saya rasa sampai di sini saja penjelasan saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kembali kepada panel pertama kita. Sebentar tadi, panel pertama ada menyatakan terdapat 3 peranan perhubungan awam dalam bidang komunikasi, iaitu menyebarkan info-info terkini, menyampaikan mesej yang lebih berkesan dan menyampaikan mesej dengan lebih jelas dan tepat. Seterusnya, bolehkah saudari panel kedua jelaskan apa pula peranan perhubungan awam dalam dunia cyber? Ya, terima kasih moderator Nur Fatia. Sebentar tadi panel pertama telah menerangkan tentang apa peranan perhubungan awam dalam bidang komunikasi. Sekarang saya akan menerangkan pula peranan perhubungan awam dalam dunia cyber. Terdapat 3 peranan utama perhubungan awam dalam dunia cyber, iaitu yang pertama sebagai penyampai maklumat, pakar perunding dan penyelesai masalah.
Bagi peranan yang pertama, penyampaian maklumat, perhubungan awam menghasilkan penerbitan yang memberi maklumat kepada orang ramai berkaitan sesuatu isu yang berlaku. Contoh paling besar yang boleh saya ambil sekarang adalah COVID-19, di mana maklumat-maklumat mengenai COVID-19 ini telah disalurkan melalui platform media digital seperti Facebook, Twitter, siaran TV, siaran akhbar dan sebagainya. Melalui platform sebegini, maklumat-maklumat mengenai perkembangan terkini kes COVID-19 boleh diakses oleh masyarakat dan orang awam. Sebagai contoh lain yang boleh saya ambil iaitu maklumat mengenai perkembangan terkini kes COVID-19 juga masyarakat boleh dapati melalui FB Live, Facebook, secara langsung di Facebook ataupun di TV yang disampaikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan iaitu Dr. Nur Hisham pada setiap petang. Bagi peranan yang kedua adalah sebagai pakar perunding, di mana perhubungan awam ini berfungsi sebagai tempat untuk berunding, mengadu dan melakukan tentang sesuatu perkara. Dengan menggunakan media baru seperti sistem online dan aplikasi ini juga membolehkan orang awam mendapatkan penjelasan ataupun bertanyakan soalan dengan organisasi tersebut tanpa perlu bersemuka. Seperti CPRC kebangsaan di mana masyarakat boleh menghubungi hotline ini untuk mendapatkan maklumat mengenai COVID-19. Selain itu, kerajaan juga telah mengadakan satu aplikasi MySejahtera yang dibina untuk membantu orang awam berunding tentang tahap kesihatan diri sendiri dan mengetahui sama ada perlu membuat pemeriksaan selanjutnya atau tidak di hospital. Dan peranan yang ketiga adalah sebagai penyelesai masalah, di mana perhubungan awam ini berperanan dalam menyelesaikan masalah yang berlaku. Sebagai contoh, masalah penyebaran berita palsu mengenai COVID-19 yang sering berlaku dan sangat berluas kini. Penyebaran berita palsu ini telah menyebabkan kerajaan membina sebuah laman sesawang sebenarnya domai untuk mengekang penularan berita palsu ini. Menggunakan aplikasi laman sesawang ini, orang ramai boleh mengakses berita yang lebih sahih, mengesahkan kesahihan sesuatu maklumat di media sosial seperti Facebook, Twitter dan sebagainya dengan lebih mudah dan dengan menggunakan platform tanpa sepadan ini. Itu sahaja penerangan untuk peranan perhubungan awam dan dunia cyber. Saya berikan kesemula kepada moderator. Terima kasih kepada panel kedua kita. Sebentar tadi, panel kedua ada menjelaskan terdapat 3 peranan perhubungan awam dan dunia cyber iaitu pertama, penyampaian maklumat, kedua, pakar perunding dan yang ketiga, penyelesai kepada sesuatu masalah yang berlaku. Okey, terima kasih kepada moderator Nur Fatia. Saya akan menjelaskan tentang sumbangan perhubungan awam. Kewujudan dan peranan perhubungan awam amat diperlukan oleh setiap negara. Perhubungan awam dalam dunia cyber turut menyumbang kepada pembangunan negara Malaysia seperti meningkatkan pengetahuan dan maklumat, kemajuan dalam penggunaan teknologi dan meluaskan komunikasi dalam kalangan serantau dan antarabangsa. Sumbangan perhubungan awam dalam dunia cyber terhadap pembangunan negara adalah dapat meningkatkan pengetahuan dan maklumat. Seperti yang sedia maklum, pengamal perhubungan awam merupakan individu yang memainkan peranan penting dalam memberikan maklumat yang sahih dan betul kepada orang awam. Maklumat dan pengetahuan yang diperolehi itu dapat mengelakkan orang awam daripada mempercayai maklumat palsu yang turut tular di medium-medium komunikasi seperti media sosial. Seterusnya, sumbangan perhubungan awam dalam dunia cyber terhadap pembangunan negara yang kedua adalah wujudnya kemajuan dan penggunaan teknologi. Malaysia boleh dianggap sebagai sebuah negara yang sedang membangun dalam pengaplikasian teknologi komunikasi dalam kalangan rakyatnya. Teknologi telah mengubah dunia, malah dunia perhubungan awam turut tidak terkecuali. Dengan munculnya internet, perhubungan awam dapat dilaksanakan dengan cepat dan mudah melalui pelbagai platform media sosial seperti email, Twitter, Facebook, WhatsApp, link, blog dan sebagainya. Dan terakhir sekali, sumbangan perhubungan awam dalam pembangunan negara yang ketiga adalah dapat meluaskan komunikasi antara serantau dan antarabangsa. Perhubungan awam merupakan satu jalinan hubungan melalui komunikasi yang efektif serta strategi antara organisasi dan juga khalayak. Hubungan diplomasi adalah sebahagian daripada perhubungan awam politik dengan penekanan kepada kerajaan sebagai organisasi utama dan masyarakat sebagai khalayak. Oleh itu, perhubungan awam dapat meluaskan lagi komunikasi antara serantau dan antarabangsa serta hubungan yang positif antara organisasi mampu menyumbang kepada pembangunan negara Malaysia. Terima kasih kepada panel ketiga kita. Sebentar tadi, panel ketiga ada menyatakan bahawa perhubungan awam turut menyumbang kepada pembangunan negara Malaysia seperti meningkatkan pengetahuan dan maklumat. Yang kedua, kemajuan dalam penggunaan teknologi dan meluaskan komunikasi dalam kalangan serantau atau antarabangsa. Tambahan lagi, bolehkah saudari panel keempat jelaskan adakah terdapat cabaran perhubungan awam dalam dunia cyber pada masa kini? Okay, terima kasih kepada moderator Nur Fatia. Okay, kita akan teruskan perbincangan kita pada hari ini. Apa cabaran perhubungan awam dalam dunia cyber? Okey, seperti yang kita ketahui, kewujudan bidang perhubungan awam ni bukan sahaja mampu memberi kebaikan tetapi pelbagai cabaran perlu dihadapi oleh pengamal perhubungan awam itu sendiri. Seperti penyebaran berita palsu, perkembangan teknologi ICT, terdapatnya komunikasi pelbagai hala dan juga perlu patuhi undang-undang dan etika perhubungan awam. Okey, kita teruskan pada cabaran yang pertama iaitu penyebaran berita palsu. Okey, penyebaran berita palsu ini berlaku disebabkan oleh terdapatnya pihak tidak bertanggungjawab yang memanipulasikan fakta ataupun kebenaran sesuatu kandungan berita dan kenyataan. So, pihak-pihak tersebut ini berkemungkinan tersalah menaksir suatu maklumat sehingga mendorong berlakunya berita palsu tersebut. Contohnya, akhir-akhir ini terdapat banyak berita palsu yang berkaitan dengan COVID-19 yang tular di dalam media sosial. Salah satunya adalah terdapat pihak yang tidak bertanggungjawab menyebarkan berita mengenai jadual perancangan COVID-19 yang mengandungi beberapa fasa pelaksanaan PKP yang akan dilanjutkan lagi sehingga bulan Mei. Walau bagaimanapun, Majlis Keselamatan Negara MKN telah menafikan dakwaan berita palsu yang tersebar tersebut. Okay, cabaran yang kedua sebagai pengamal perhubungan awam ialah perkembangan teknologi ICT. Okay, dalam dunia cyber, perkembangan teknologi ICT ini tidak terkecuali daripada menjadi
cabaran sebagai bidang perhubungan awam. Hal ini dikatakan demikian kerana melalui perkembangan teknologi ICT, pengamal perhubungan awam mudah memperolehi pelbagai maklumat dan bahan berita daripada segenap penduduk dunia dengan pantas dan cepat. Namun dalam memastikan pengamal perhubungan awam dapat bersaing dengan arus pemodenan, mereka memastikan diri mereka tersebut mahir dalam menggunakan teknologi ICT yang sentiasa berubah dari semasa ke semasa. Contohnya, sebagai seorang pengamal perhubungan awam, seseorang itu mestilah mahir dalam menggunakan dan mempunyai kemahiran dalam menggunakan teknologi ICT seperti email, website, blogger, grafik dan lain-lain lagi. Teknologi ICT ini penting kepada semua pengamal perhubungan awam kerana mendapat membantu mereka menjalankan tugas harian seperti mendapatkan maklumat, memproses maklumat, menulis bahan berita yang menarik dan seterusnya, menyampaikannya kepada masyarakat. Cabaran yang ketiga sebagai seorang pengamal perhubungan awam ialah terdapatnya komunikasi pelbagai hala. Sebelum munculnya dunia cyber dan juga teknologi canggih, bidang perhubungan awam sebenarnya menggunakan kaedah berbentuk sahala saja untuk menyampaikan mesej kepada pengamal perhubungan awam kepada orang awam. Namun begitu, pada masa kini di dalam dunia cyber ini, kewujudan platform media sosial, media elektronik dan media interaktif menyebabkan berlakunya komunikasi pelbagai hala di antara pengamal perhubungan awam dengan kelompok masyarakat itu sendiri. So apabila berlakunya komunikasi pelbagai hala ini telah menyebabkan pengamal perhubungan awam itu sendiri menerima pelbagai maklum balas daripada pihak lain. So keadaan ini dia akan menambahkan lagi kesukaran dalam bidang tugas sebagai pengamal perhubungan awam itu sendiri. Dan cabaran yang terakhir ialah dalam bidang perhubungan awam, pengamal perhubungan awam juga tidak terlepas dengan undang-undang dan etika perhubungan awam. Pengamal perhubungan awam dia perlu patuhi undang-undang seperti undang-undang kerajaan, undang-undang kebebasan bersuara, undang-undang media elektronik dan juga undang-undang cyber. Itu saja, pengamal perhubungan awam juga perlu patuh pada etika perhubungan awam. Etika perhubungan awam ni diwujudkan untuk nak kekalkan nilai-nilai positif dari setiap tindakan, perlakuan dan juga perkhidmatan yang diberikan kepada pengamal perhubungan awam. Contohnya di Malaysia terdapat Institut Perhubungan Raya Malaysia IPRM yang menggariskan beberapa kod etika perhubungan awam berdasarkan peraturan 4 perlembagaan IPRM. So di dalam kod etika perhubungan awam ni ada 14 pasal yang harus diamalkan dan dilarang sebagai seorang pengamal perhubungan awam. Contohnya, pengamal perhubungan awam ni perlu menjalankan tugas dengan menghormati kepentingan orang awam. Tidak boleh sengaja menyebarkan maklumat palsu, tidak boleh terlibat dengan amalan yang tidak berintegriti dan juga pelbagai lagi. So sekiranya berlaku pelanggaran terhadap undang-undang dan etika boleh menyebabkan imej seorang pengguna awam itu tercemar. Okey, sekian saja. Terima kasih saya ucapkan kepada keempat ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Kesimpulannya, perhubungan awam dalam dunia cyber memainkan peranan penting bagi memudahkan komunikasi dua hala dapat dilakukan. Di dalam dunia cyber kini, terdapat peluang besar bagi pengamal perhubungan awam untuk melaksanakan komunikasi yang lebih berkesan melalui pelbagai media. Hal ini kerana bila kita mengubah cara kita berkomunikasi, kita mengubah masyarakat. Perhubungan awam dalam dunia cyber merupakan alternatif lain untuk membina perhubungan, komunikasi dan interaksi selain daripada berkomunikasi secara bersungguh. Sekian, itu sahaja untuk forum kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.